Okay, so dah ikut. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so ini adalah 6.3. Seperti yang kita maklum, kita nak bincangkan modul nilam. Okay, saya harap semua orang dah memiliki modul nilam lah. Kan? Ada yang dah beli, dah bayar, yang belum bayar lagi. Ada yang dah guna buku sekolah lama. Kan? So kita gunakan buku modul nilam ni. Okay, jadi soalan yang pertama untuk 6.3. Berdasarkan situasi harian berikut, bentukkan persamaan linear serentak dalam dua pemulih ubah. Dan seterusnya wakilkan persamaan linear dalam bentuk graf ya. Okey. Dan jelaskan masuk persamaan serentak. Okey, jadi kita tengok yang pertama ni. Kita ada hasil tambah dua nombor ialah 3. Okey, so tengok persamaan yang pertama. Hasil tambah dua nombor ialah 3. Jadi X tambah Y sama 3. Persamaan pertama lah. Manakala beza antara dua kali nombor yang pertama dengan nombor kedua adalah negatif 3. Jadi beza. 2 kali nombor pertama. So kalau X nombor pertama, 2 kali nombor pertama adalah 2X lah. Ya. So beza kita tolakkan. Tolak. So nombor kedua kita adalah Y sama dengan beza adalah negatif 3. Jadi yang persamaan pertama dengan kedua ni adakah awak dapat buat? Dapat. Okay, awak dapat buat So kalau dapat buat baguslah. Pastikan ada dua persamaan ni. Okay, so lepas tu kita akan gunakan teknik graf yang saya dah ajarkan sebelum ni. So teknik graf yang saya dah ajarkan sebelum ni, okay, kalau soalan ni dia macam cari nilai X dan nilai Y, tak ada masalah. Ataupun bila awak dah dapat dua-dua ni, awak nak gunakan teknik graf pun boleh, tak ada masalah. Ada tak yang buat teknik graf? Contoh, okay, saya buat kat bawah ni. X tambah Y sama dengan 3 kan. So yang kita pernah ajar. Ambil 2 point kan. Okay, kita ambil X, Y. Kalau teknik graf, masukkan. Kalau S kosong, kosong tambah Y sama dengan 3, jadi Y sama dengan 3. Jadi plotkan. Bila S kosong, ni paksi X kosong, Y 3. 1, 2, 3. So titikkan kat sini. Untuk graf pertama. So ambil lagi kalau Y kosong. Okay, kalau Y kosong, X tambah kosong sama dengan 3 kan. So X sama dengan 3. Jadi bila X kosong, Y kosong, S awak 3. So di Y kosong, X 3. 1, 2, 3. Okay, lepas tu awak pun boleh buat garisan. So ni garis yang pertama lah. Saya buat sini nombor 1 X tambah Y sama dengan 3. Jadi yang kedua kita ada 2X tolak Y sama dengan negatif 3. So kita gunakan kaedah graf tadi tu. Ambil je mana-mana titik yang awak suka lah. Okay, so masukkan bila X, Y. Kalau X kosong, awak dapat kan. So buat 2 darab kosong tolak Y sama dengan negatif 3 lah. So awak dapat kosong tolak Y sama dengan negatif 3. Tapi kita tak nak yang negatif, kita nak yang positif Y kan. So apa yang perlu kita buat kat sini? So kita dapat kat sini, sekejap okay. Kalau negatif Y sama dengan negatif 3, Y sama dengan berapa? 3 lah kan? Y sama dengan 3. Hilanglah negatif ni. So Y sama dengan 3. So Y3. So X kosong, Y3. Jadi X kosong, Y3. Sama juga dekat titik ni lah. Okay, so yang kedua, kita boleh ambil apa-apa titik saja. Kalau Y kosong, awak akan dapat 1.5. Jadi dia macam dekat tengah-tengah nombor kan. Apa-apalah nombor yang mana ambil mana-mana. Apa yang senang lah. Okay, awak nak titik berapa. So kalau kat sini dia pakai contoh, ambil je apa-apa. So contoh kalau X awak 2 kan, contohlah. So awak kira lah. So kira 2 darab 2 tolak Y sama dengan negatif 3. Kira 2 darab 2 jawapannya 4. 4 tolak Y sama dengan negatif 3. Okay, so kita nak Y je. So 4 pindah sana, so awak akan dapat negatif Y sama dengan negatif 3 tolak 4 lah. So negatif Y sama dengan negatif 7. Jadi kalau negatif Y sama dengan negatif 7, Y sama dengan berapa? Y awak 7 lah kan?
So bila X 2, Y 7. Jadi awak plotkan. Bila X awak 2, Y awak 7. Kat atas tinggi lagi lah. 7, 5, 6, 7. Tinggi. Kat sini kan. Terlepas. Okay. Jadi ambil poin yang senang lah. Contoh boleh try lagi. Saya tak puas hati lah cikgu ambil nombor 1 lah. Kalau masukkan X1. So buat 2 kali 1, 2 kan. So masukkan 2 darab 1 tolak Y sama dengan negatif 3. 2 kali 1, 2 tolak Y sama dengan negatif 3. Tolak Y sama dengan negatif 3. Pindahkan 2 ke sebelah sana. Negatif 3 tolak 2 dapat negatif 5. Jadi Y awak sama dengan 5. So plotkan bila X1 ni X, spasi X, nombor 1 Y5. 1, 3, 4, 5 atas ni lah. So ambil pembaris, gariskan. So awak akan dapat garisan yang kedua. Ni garisan yang kedua lah. Jadi lepas tu kita cari titik persilangan. Jadi titik persilangan ni berada di tengah-tengah di sini. Seperti yang ditunjuk dalam skema ni. So titik persilangan dia bila X awak 0, nilai Y awak 3. So dapat macam ni. X0, Y3. Benda dia X0, Y3. So tu titik persilangan. Okay, so far boleh? Jelas tak? Boleh. Jelas. Soalan yang pertama lah. So kita tengok kepada soalan yang kedua. Kaedah yang sama juga. Positif membeli 8 buah buku yang terdiri daripada buku nota dan buku cerita. Jadi dia buat X nota, Y cerita. Dia memberi 8 buah buku. Jadi yang pertama X tambah Y sama dengan 8. Kesamaan yang pertama. Bilangan buku cerita tu Y adalah 2 buah lebih daripada bilangan buku nota. Maksudnya mana yang lebih? Buku cerita lebih 2 daripada buku nota. Jadi buku cerita yang besar lah. So dia nak kata buku cerita adalah 2 buah lebih daripada buku nota. Jadi buku cerita kita Y sebab dia lebih. Jadi buku cerita lebih besar kan. So tolak dengan X buku nota. So lebih dia berapa? 2. Buku cerita dia lah. So kita kena pandai membina ataupun construct the linear equation. Okay, so this is the equation 2. Y minus X equals to 2. Okay, so ini pun sama you boleh gunakan dalam bentuk graf sini. Okay, kalau siapa dah biasa dalam bentuk graf, so saya try buat dalam bentuk graf. So pertama adalah X tambah Y sama dengan 8. So you do graphing. So sini ada X, ada Y. Bila X kosong, masukkan kosong tambah Y sama dengan 8. Jadi Y kita 8. Jadi bila X kosong, Y 8. Tandakan kat sini. Okay, macam tu. So you do the same thing, okay, for other plots. Selalu siapa yang masuk lewat selalu kan dia tertinggal banyak. Okay, bila Y kosong, masukkan apa-apa nombor lah. Bila Y kosong, so X tambah kosong sama dengan 8. Okay, satu lagi bila X kosong, X 8, Y kosong. So titik sini, kita pun ambil pembaris, gariskan. So ini persamaan kita yang pertama. So we can do the same thing untuk persamaan yang kedua. Kita ada Y tolak X sama dengan 2. So do the same thing. So you ada X, you ada Y. So when your X equals to 0 here, Y tolak kosong sama dengan 2. Jadi Y automatically will be equals to 2. Okay, when Y equals to 0, X equals to 0, Y is 2. So kat sini. Okay, and then take the other number, let's say any number. Apa benda you nak. Masukkanlah apa-apa nombor. Kalau kat sini kosong, kalau Y kosong, X negatif 2 lah. Y kosong, X negatif 2. Kosong tolak X sama dengan 2. So tolak X sama dengan 2 kan. So X sama dengan negatif 2. So kita nak ni, darab dengan negatif 1 lah ni. Maksud dia. Kalau kita darab dengan negatif 1, dua-dua. Negatif darab negatif dapat positif. 2 darab dengan negatif 1 dapat negatif 2. So kita letak sini titik dia. So kita pun buat garisan, ambil pembaris. So kita akan dapat titik persilangan kita kat sini. Ini titik persilangan kita lah. So titik persilangan kita ialah bila X kita 3, Y kita 5. So kita dapatlah titik persilangan kita 3, 5. Okay, ataupun X 3, Y sama dengan 5. Okay,
So that one is for the second equation, a second question. Alright? Okay tak? Boleh ke? Boleh terima tak? Boleh. Okay? So awak boleh ambil apa-apa titik je asalkan awak punya pembaris tu betul-betul tegak lah. Okay, kalau awak tengok buku jawapan ni, skema ni, dia menggunakan teknik penghapusan. Kalau perasan lah. 1 tolak 2 ni teknik penghapusan. Dia dapat X3, dapat X5. Tapi dia lukis lagi graf kan. Banyak pula cara. Maksudnya leceh lah. Dah lah cari titik ni, lepas tu kena buat graf lagi. Baik kita buat graf betul-betul, kita cari titik silangan dia. Okay, tengok soalan ni lah. Soalan ni nak macam mana kan. Lagipun kat sini dia dah bagi awak graf, dalam bentuk graf. So better you guna kertas graf lah. Okay, tengok yang kedua. Selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan kaedah penggantian. Solve the following simultaneous linear equations by using substitution method. Okay. Maksud saya tanya awak, yang A adakah awak dapat X2, Y1? Cek dulu. Semak dulu, dapat tak X2, Y1? Dapat. Dapat. Okey, jadi kena guna kaedah penggantian. Jadi untuk soalan ni, okey, ni awak ada 2 persamaan. Ni 1, yang ni 2 kan? Tak kisahlah. Kalau nak buat bawah 1 atau 2 pun tak ada masalah. Okey, janji awak cari mana-mana yang senang untuk jadikan perkara rumus. Maksud saya, cari yang perkali dia 1, maksud sini ada X dengan Y kan? So dia ada X dengan Y, selalu kita buat X. Tapi sebabkan X ni ada perkali 2, jadi susah sikit. Jadi kita ambil yang Y lah yang lebih senang. Y dia perkali 1. So macam skema ni, dia ambil Y daripada 2 ni. So Y tambah 3X sama dengan 7, jadi Y sama dengan 7 tolak 3X. So ni adalah langkah 1. Y sebagai perkara rumus. Yang senang. Yang macam mana you nak tahu yang senang? Kepala dia mesti 1. Coefficient must be equals to 1. Perkali mesti 1 lah dekat Y ni. Okay, lepas tu substitute lah. Substitute tu gantikan 3 dalam 1. Substitute 3 into 1. So masuk, kira dapatlah equation ni Right, for second one, you check. You dapat tak A dia 2, B dia 1 untuk soalan ni. Semak dulu. Dapat. Ada tak sesiapa nak saya tunjukkan yang nombor 2 ni? Okay, untuk soalan ni, saya tanya awak lah. Langkah 1 tadi apa? Jadikan perkara rumus kan? So, ingat saya kata pilih yang senang. So, between A and B, A dengan B, yang mana yang paling senang untuk jadikan perkara rumus? Ada A, ada B. Mana? Ni A dengan B. Yang mana senang jadi perkara rumus? B. B. Sebab apa? Dekat atas ni, equation pertama ni, B dia kepala dia 1. So you buat 3A tolak B sama dengan 5. Yang equation pertama tu. So kita jadikan B sebagai perkara rumus. So kita akan dapat negatif B sama dengan 5. Kita pindahkan 3A. Bila pindah jadi tolak. So tolak 3A lah. Jadi kita nak B saja, kita tak nak negatif. So yang ni ibarat dia macam awak darab dengan negatif 1 tau. Dia ada negatif 1B. Jadi saya nak positifkan semua equation ni. Saya akan darab semua equation ni dengan negatif 1. Dia ibarat macam ni. 1B. Asal dia macam ni kan. So saya darab semua equation ni dengan negatif 1. So negatif B darab negatif 1 dapat B lah. Dia punya simbol semua akan berubah. 5 darab negatif 1 dapat tolak 5. Tolak 3A darab negatif 1 tambah 3A. Okay. Kalau awak perasan, kalau awak skip darab ni, pusing sini awak perasan tak? Simbol dia berubah saja bila awak nak positifkan B tu. Okay. Simbol dia akan berubah lah. Dia ada banyak cara lah. Okay, sebab tu dapat macam ni ataupun macam dalam jawapan ini dia terbalikkan. Dia buat B sama dengan 3A tolak 5. Sebab dia terbalikkan dia yang ni. Kiri kanan dia pusing-pusing kan. Tapi dekat, kalau dia dekat side sendiri, simbol dia sama lah. Macam ni kan sama. Kalau dia pindah ke kiri ke kanan,
pindah ke kiri tu maksud saya kiri yang ada lebih kawasan sini yang saya bulatkan ni. Ni simbol akan berubah kalau dia pindah-pindah. So you kena perhati betul-betul macam mana cara nak jadikan dalam bentuk persamaan. Ini maksud saya. Ini kalau algebra kamu lemah memang kamu susah nak buat lah soalan macam ni. Bila pindah dia akan berubah tempat. Tapi kalau yang ini kita dalam satu kawasan tak ada masalah. Tapi kalau pindah kiri, pindah kanan, simbol dia akan berubah. Simbol dia akan berubah lah. Okay, lepas tu ganti awak akan dapat dua jawapan ni lah. Okay, untuk yang C, yang ni ada masalah. Sebab apa? Kita nak cari yang paling senang. Kita nak cari yang paling senang. So ada banyak ni. Macam mana kita nak tahu yang paling senang? Tak kisahlah sebenarnya kan. Kalau kat sini dia guna S7. Okay, boleh tak kita guna lain? Saya padam. Okay. Okay, so saya nak tanya kamu, yang mana paling senang? Okay. B. Kita tengok B, yang mana? B. Okay, mungkin kamu nak guna, sebenarnya tak kisah tau. Kalau kamu nak guna A pun suka hati kamu lah. Tapi kalau macam ni, kita boleh nampak lah, ni ada negatif 2. Tapi sebab negatif kan selalu susah sikit. Mana-mana lah So, okay, kalau kita nak ambil kat sini contohlah. 7A, sebenarnya dia boleh mana-mana tak kisah. Tapi saya tunjukkan kamu. Okay, kalau kamu nak yang ini, negatif 2B contoh 16 tolak 7A. So B sama dengan, dia akan dapat 16 tolak 7A bahagi dengan negatif 2 lah. Okay, dia akan dapat macam ni. Okay, jadi bila kamu dah dapat ini, kita ganti ataupun masukkan. Ganti ni persamaan 3 lah. Okay, ganti 3 dalam. Okay, tadi kita dah guna persamaan yang kedua kan? So mana yang tak guna? 1 belum guna kan? So ganti 3 dalam 1. So kita dapat 4A tambah 5. Okay, B kita ganti. 16 tolak 7A per negatif 2. Sama dengan 3. Kamu akan dapat macam ni. Okay, lepas tu kamu boleh guna kamu punya kalkulator ataupun yang mana yang kamu sedang lah. So sini kamu akan dapat 4A. Okay, 5 darab dengan 16. Dapat berapa 5 darab 16 ni? Tambah 80, betul ke? Tolak dengan 5 darab dengan 7A, 35A. Okay, per negatif 2 sama dengan 3. Okay? Okay. Kamu pernah belajar dulu tajuk 1. Kamu ada nombor pecahan. Macam mana kita nak seimbangkan nombor pecahan? Kita kena samakan dia punya apa? Samakan dia punya apa? Penyebut. Okay, sini ada negatif 2. Dia kan? Ni tak ada. Kita kena samakan. So, macam mana nak samakan penyebut? Kita kena darab semua equation ni dengan negatif 2 lah. So, atas darab negatif 2. Ni pun darab negatif 2. Okay, so samakan penyebut dulu. Bila negatif dia jadi macam apa? Susah sikit lah. Kan, nampak tak kesusahan dia tu? Ni darab negatif 2. Bawah darab negatif 2 kan? Dia akan jadi macam ni. Okay, samakan penyebut. Jadi kamu akan dapat situ negatif 8A. Panjang sangat pula kat sini Atau buat dulu bawah. Negatif 8A tambah 80 tolak 35A per dengan negatif 2. Sama dengan 3. Buat macam tu dulu. Okay, so lepas tu kita nak sama seimbangkan equation tu, kita boleh buat darab. Kita nak hilangkan, ni kan persatuan, kita boleh buat darab silang. So darab silang. So bila buat darab silang, kita dapat negatif 8A tambah 80 tolak 35A
sama dengan, okay, 3 kali negatif 2 dapat negatif 6. Itu maksud saya darab silang. Okay, lepas tu kamu selesaikan. Berapa, mana A? Okay. So kita dapat negatif 8A tolak 35A. Okay. Tambah 80 sama dengan negatif 6. Jadi kamu boleh selesaikan yang ini dulu. Okay, ni dapat negatif lah. Tambahkan dapat 8 tambah 35 dapat 43A. Okay. So sama dengan negatif 6. Okay, 80 bawa pergi sana dapat negatif 80 lah. Okay, so negatif 43A sama dengan negatif 86. So A sama dengan 86. Negatif 86 bahagi negatif 43. Jadi kita bahagi, berapa kita dapat? 86 bahagi 43. 2 ke? Kita dapat 2 Jadi A kita akan dapat 2 dalam kes ni. Panjang sikit lah. Ke sebab tulisan saya besar. Mungkin sebab tulisan besar. Jadi bila kita dah dapat A kita 2, boleh tak kita cari B? Boleh tak cari B? Kita boleh cari B. Saya nak cari B. Bila A kita 2, masukkan. B sama dengan yang kita dah dapat ni. 16 tolak 7A per negatif 2. So masukkan. 16 tolak 7 darab 2 per negatif 2. So jadi B awak sama dengan, okay, 16 tolak 14 bahagi 2. Kita dapat 1. 16 tolak 14, 2. 2 bahagi 2, 1 lah. Okay, so dapatlah A dengan B. So kesimpulan dia, awak boleh dapat macam-macam cara. Tak kisah guna mana-mana persamaan, tapi mesti dapat dia punya jawapan yang sama bagi A dan B. Okay? Ada tak guna cara lain? Siapa pergi guna cara lain? Banyak cara lah kalau nak jadikan atas ni pun boleh. Asalkan dapat jawapan lah. Tapi nak kata kaedah penggantian ni panjang, betul tak? Betul. Dia panjang lah untuk equation yang ada perkali. Kalau dua-dua equation tu, dua-dua you ada coefficient dekat tengah-tengah depan variable dia. Macam 4A, 5B, 7A, 2B. Dia jadi panjang untuk kaedah pergantian. Tapi kalau macam ni kan, untuk B ni, you ada perkara rumus you satu je dia punya kepala atau perkali. Kita panggil coefficient. Tak ada masalah. Lebih senang kita gunakan penggantian. Okay? Tapi saya rasa untuk you punya syllabus dia tak akan bagi equation macam ni lah. Ini macam saja nak trill lah, nak trill. Buat latihan kita bagi trill. So dia selalunya akan bagi satu perkali lah. Nak senangkan kamu Alright, so we look at number 3. Selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan kaedah penghapusan. Solve the following simultaneous linear equation by using elimination method. Okay, so we look for A. Adakah kamu dapat P kamu 6, Q kamu negatif 10? Kamu semak dulu. Kalau tak dapat saya akan tunjukkan. Dapat ke tak dapat? Dapat. Dapat. Ada tak yang tak dapat nak saya tunjukkan? Nak. Nak Saya tunjukkan Maisarah. Saya. Okay, kita akan tunjukkan. Tak apa, kita tunjukkan. So saya padam. Padam lah. Saya pakai pen putih dulu. Saya bukan padam, yang ni saya conteng sebenarnya. Okay. So saya padam sini. Maisarah kelas mana Maisarah? Maisarah kelas jujur. Topik ni dia agak sukar sikit lah. Tapi kalau kamu sanggup nak belajar, baguslah. Okay, so sekarang kita tengok soalan ni yang A ni. Okay, soalan ni kita kena seimbangkan dulu. Kalau saya tengok soalan ni, saya nak hapuskan Q. Saya nak hapuskan Q ni. Ni Q saya. Benain.
Okay, saya akan hapuskan Q dalam soalan ni Kenapa? Boleh tak saya tanya kamu, kenapa kat soalan ni saya nak hapuskan Q? Ni Q saya, ni Q. Ni Q. Saya nak hapuskan Q. Saya dapatkan P. Sebab kalau saya hapuskan Q, saya akan dapat selesaikan P. Sebab Q ni lebih senang nak dihapuskan. Sebab apa senang nak hapus? Sebab ini dia ada satu ni, kali satu. So saya nak hapuskan dia dulu. Yang paling senang ambil yang perkali satu lah. Hapuskan Q. Macam mana nak hapuskan Q tapi perkali dia satu? Kita memang nak hapuskan dia. Kita ambil perkali yang satu. Tapi sebelum nak hapuskan, kita kena pastikan perkali dia sama. So atas ni perkali 3, coefficient is 3. So macam mana nak jadikan persamaan bawah ni kepala 3, coefficient 3? Kita buat apa? Darab. Kita kena darab dengan 3. Setuju? Setuju kan? Okey. Jadi kita ambil persamaan pertama, kita ada 4P tambah 3Q sama dengan negatif 6. Ini persamaan pertama saya. Yang kedua, 3P darab 3. Saya dapat 3P darab 3 dapat berapa? 3 kali 3? 9P. Okey, tambah Q darab dengan 3 dapat 3Q. Sama dengan 8 kali 3 saya dapat 24. Ni persamaan kedua saya. So, buat macam ni. Kita boleh tolak ke tambah kalau nak hapuskan Q ni? Kita tolak lah kan? So kita tolak. So kita try. 4P tolak 9P berapa dapat? 4 tolak 9 dapat? Dapat negatif 5. Tolak 5 betul? Tolak 5P Betul. kan? 4 tolak 9 dapat tolak 5 Okey, 3. 3 tolak tambah jadi tolak. So 3 tolak 3 jadi kosong. Sifar dah tak adalah, Q dah hilang. Sama dengan, okey, tolak 6 tolak 24. Berapa saya dapat? Tolak 3 Negatif. 30. Betul tak? Oh, betul. Tolak 6 tolak 24. Operasi sama, simbol ada kat sini, kita tambahkan saja. Macam hutang 6, hutang 24, hutang 30. Jadi P sama dengan negatif 30 bahagi dengan negatif 5. Sebab asal dia 5P ni 5 darab. Bila kita pindah dia jadi bahagi. So dapat berapa P? 6. Dapat 6. Okay. So awak dah dapat P. Bila dah dapat P, boleh tak cari Q? Boleh lah. Kita ganti P dalam mana-mana equation yang senang. Mana senang? 1 ke 2 ni? Ini 1 ni 2. Saya rasa 2 senang kan? So 2 kita ada 3 P tambah Q sama dengan 8. Yang asal lah. So P kita ganti dengan 6. So 3 kali 6 tambah Q sama dengan 8. 3 kali 6 18. So Q sama dengan 8. Tambah ke tolak? 18 pindah. Jadi apa? Tolak. Tolak. Jadi Q kita berapa? 8 tolak 18 dapat? Tolak? Ni tolak 10. Tolak 10. Tolak 10. Negatif 10 lah. Okay, 8 tolak 18. So kita tolak kan, yang menang dia 18. 18 simbol negatif. Negatif 10. So dapatlah dua-dua ni dengan kaedah penghapusan. Cikgu tak bergerak pun. Apa yang tak bergerak? Slide saya tak bergerak ke? Bergerak je. Skrin saya memang tak bergerak. Nampak tak yang lain? Nampak? Nampak tak saya dah Nampak. sampai Q tu? Nampak? Maisara boleh nampak? Skrin saya tak bergerak. Tulisan tak bergerak. Yang lain nampak kan? Nampak? Okey, so awak akan dapat P dengan Q. Boleh, Maisara? Dah nampak belum nampak tu? Tulisan tak bergerak. Okey, dah. Okey, hadamkan dulu. Macam mana saya dapat P dan saya dapat Q? Kadang-kadang apa? Line internet lah kan? Masalah line internet tu.
Saya lebih suka guna kaedah penghapusan, tapi dah algebra tu kena mantap, padat. Kena mantap Okey, nanti kamu boleh tengok rakaman lah kalau kamu masih tak faham. Cikgu, Okey Ya. kenapa yang sekejap. Kenapa 3P tambah Q sama dengan 8 tu kena darab 3 tadi? Tiga P tambah 8 kena darab dengan 3. Tu soalan kamu ke? Okey, saya suka soalan ni. Okey, nama pun kaedah penghapusan. Jadi langkah pertama, awak kena cari apa yang awak nak hapuskan yang senang. Jadi saya pilih untuk soalan ni saya nampak perkali Q ni saya nampak 1. Okey, jadi saya nak hapuskan yang senang, saya hapuskan Q. Saya kena seimbangkan soalan dia. Jadi bila saya nak hapuskan Q, perkali Q ni berapa untuk persamaan kedua ni, Maisarah? Perkali Q berapa untuk persamaan kedua? Kat sini 1 kan? Kan perkali dia 1, betul? Betul. Okay, bila perkali dia 1, kita nak seimbangkan dia. Equation kat atas ni, yang nombor 1 ni kan 3Q. Macam mana nak jadikan bawah ni 3Q? Saya tanya balik. Macam mana bawah 3Q kita darab dengan berapa? 3. Darab dengan 3. Bila kita darab dengan 3, semua persamaan ini dia akan jadi darab dengan 3 lah. Macam 3 kali 3 dapat 9 kat bawah ni. 3Q kali 3 dapat 3Q. 8 kali 3 dapat 24. Okay, so niat saya nak hapuskan Q tadi tu, bila perkali dah sama, perkali persamaan bersama pun 3Q, persamaan kedua pun 3Q, boleh tak saya hapuskan dia? Boleh tak saya hapuskan dia? Boleh lah, sebab apa? 3Q tolak 3Q, dah tak ada lah, dah habis, mati dah. Dia akan jadi kosong Q, betul tak? Betul. Jadi kamu kena tengok pemboleh ubah yang mana kamu nak hapuskan, lepas tu kamu seimbangkan. Untuk soalan ni kamu kena tengok, lihat pemboleh ubah mana yang kamu nak hapuskan. Yang mana nak hapuskan dulu. Okay, lepas tu kamu boleh seimbangkan persamaan tu. Apa maksud seimbangkan persamaan? Kamu darab 3 kat situ Sebab kita nak hapus, kita kena seimbangkan persamaan. Catat ni, poin penting ni. Semua orang kena catat Okey, jadi kita tengok yang B pula. Soalan B. Pertama makin mencabar. So ini saya akan cuba explainkan juga. Okey, ini pun menggunakan cara yang sama macam tadi. Kamu pilih. Tapi kamu kena tengok ini tengok kamu punya perkali. 5, 3, 2, 4. Semua ada perkali. Jadi Allah, susahnya kan? Macam susah lah. Okay. So saya nak tanya kamu nak hapus X ke hapus Y? Ikut kamu lah. Boleh tak saya nak hapuskan X soalan ni? Boleh. Okay, saya buat hapus X. Ataupun eliminate X. Okay, kalau kita dah hapuskan X, atas ni 5, bawah ni 3. Perkali tak sama, betul? Jadi macam mana nak samakan dia? Perkali pertama darab dengan berapa? 3. Darab 5. Bawah kita akan darab dengan? 5. Sebab kita nak hapus X. Dia punya perkali dekat bawah tu, tepi tu kena sama. So 5X kali 3 kita dapat 15X. 2Y kali dengan 3 kita dapat berapa? 6Y sama dengan 14 kali 3 kita dapat berapa? 2. 42. Ni persamaan pertama saya lah.
Okey, kedua. 3x kali 5 dapat 15x. Tolak. 4y kali 5. 4 kali 5 berapa? 20y. 24 kali 5. Besar nombor ni. Kira berapa 24 kali 5 ni? 120. 20. Okey, lepas tu kita pun tolak. 120 kan? Kita tolak buat sama dengan 15 tolak 15. Tu maksud saya hapus x. Dah tak ada dah, habis. Mati dah dia. So 6. Tolak dia jadi berapa? 6 tolak dia jadi ni kan tolak kan? Tambah kan? So 6 tambah 20. Berapa 6 tambah 20? 6y. Berapa 6 tambah 20? Dapat berapa? 26y. 6. 26y. Okay, 42 tolak 120. Dapat berapa? 42 tolak 120. 78. 78 So y sama dengan tolak 78 bahagi dengan, asal ni darab pindah jadi bahagilah. Bahagi dengan 26. Berapa bahagi 26? Y dapat negatif 3. Okey, senang tak? Kalau kamu guna kaedah penggantian dari tu, dia lebih susah sebab ada banyak perkali dekat perlu ubah ni kan. Jadi nanti kita akan lebih pening. So penghapusan ni dia lebih senang untuk kamu lah. Okey, bila kita dah dapat y, macam mana kita nak dapat x? Macam mana kita nak dapat x? Darab negatif 3. Gantilah mana-mana. Okey, kamu nak ganti dalam mana yang senang untuk kamu, tak kisahlah. Sebab semua dah ada dah ada dia punya ni. Katakanlah kita ganti putih lagi. Kita ganti y, dah dapat y. So kita ganti y negatif 3. Okey, dalam katakanlah kamu nak ambil nombor 1, persamaan 1. Ni 5x tambah 2y sama dengan 14 ni. So masukkan 5x tambah 2y ganti negatif 3 sama dengan 14. So kamu akan dapat 5x 2 darab negatif 3. So tolak 6 kan? Darab dengan 14. So 5x sama dengan 14 pindah 14 tambah 6. So 5x sama dengan 14 tambah 6, 20. So x sama dengan 20 bahagi 5. Berapa 20 bahagi 5? 4. Dapat 4. So kamu dah dapat x, kamu dah dapat y. Okay, menggunakan kaedah penghapusan. Faham tak? Faham. Okay. Saya tunjuk lagi satu. Saya bagi Chan ni. Saya bagi Chan. Nak pakai pen mana? Pen ni pula. Okay, C. Tengok C. Macam ya Allah, 9, 3, 6, 15. Tengok macam Apa sekarang x? Cikgu, apa sekarang x? Apa sekarang x? Betul. Betul lah. Kita hapuskan x lah, senang. Sebab 3 dengan 9 kan? So 3 persamaan pertama, kita boleh kali dengan berapa? Nak dapat 9. Kali dengan 3. Betul tak? So langkah pertama hapus x. Ataupun eliminate x. So kita dapat 3 kali 3 9x tolak 6 kali 3 18. So 18y sama dengan 10 kali 3 kita dapat 30. Sama 1. So yang kedua 9x tambah 15y sama dengan negatif 14. Ni persamaan kita yang kedua. Jadi kita boleh tolak, buat kurungan, nanti kan confuse. 9 tolak 9, kosong. Habis, mati dah x. So ni 18. Negatif 18 tolak
15. Berapa? Negatif berapa ni 18. Kira kalkulator je lah, senang kan? Negatif 18, tolak tambah jadi tolak. Tolak 15. Dapat berapa kamu? Tolak T3. 33Y. So 30. Tolak. Ni tolak 14. So jadi 30, tolak jadi tambah. So 30 tambah 14 berapa? 44 So Y sama dengan 44 bahagi negatif 33. Okay, bahagikan. Berapa dapat? 4/3 lah. Negatif 4/3. Dah dapat Y. Lepas tu langkah 2. Ganti Y dalam, mana nak ganti? 1 ke 2? Mana-mana boleh lah. Kalau nak ganti 2 pun boleh. Ganti masuk dalam 2. So dapat 9X. Tapi tengok macam susah kan. Tambah 15. So Y kamu ganti dengan negatif 4/3. Sama dengan negatif 14. So kamu kira lah untuk kamu dapatkan X tu. So kita selesaikan dulu. Yang ni selalu part-part macam ni, susah sikit. Ni boleh potong kan? 5 bahagi 3 dapat sini berapa ni? 5 kan? So kamu dapat 9X tolak 5 kali 4, 20. Tolak kan? Sebab sini negatif, tolak 20. Sama dengan negatif 14. So 9X sama dengan negatif 14 tambah 20. Berapa negatif 14 tambah 20 ni? 34. 34, negatif 14 tambah 20. Simbol kalau tak sama kita buat apa? 1 tolak 1 tambah, kita buat apa? 6. 6 kan? So 9X sama dengan 6. So X sama dengan 6/9. Berapa 6/9? 2/3. Dapat tak 2/3? Boleh? Boleh. Okay, so kita tengok. Okay, bawah ni kamu dah buat belum nombor 4 ni? Kaedah graf. Ada masalah tak kaedah graf? Kaedah graf ni kamu check. Adakah kamu dapat 6 negatif 10? Titik persilangan dia. Dapat tak? Okay. So, kamu kena semak Jadi kalau kat sini dia buat persamaan pertama macam saya buat tadi lah. Ambil mana-mana titik. Lepas tu kamu buat graf sendiri. Dia pakai kosong lah. 0 dengan 5. Tak kisah mana-mana Yang kedua pun buat titik juga. Asalkan kamu plot. Lepas tu kamu akan dapat satu titik yang akan bersilang lah. Ini saya dah tunjukkan tadi 6 negatif 10. Okay. So yang ini adalah penyelesaian masalah. Okay. Kamu cuba tengok selesaikan setiap persamaan linier berikut. Ada tak dia kata pakai kaedah apa? Dia tak pakai, tak cakap kan? So ikut kamu lah. Kamu nak guna mana? Kamu boleh guna graf, kamu boleh guna gantian ataupun elimination, kamu boleh gunakan penghapusan ataupun elimination, substitution, elimination. So you boleh pilih yang mana you senang nak selesaikan lah. Okay. So nombor 5 ni dengan pentaksiran ni
dia dah tak kisah kamu nak guna teknik apa pun, tak ada masalah. Kamu dah buat belum nombor 5 ni? Dah. Oh dah, dah kamu cek lah, dapat tak? Panjang sebuah segi 4 tepat adalah 5 cm lebih panjang daripada lebarnya. Katakanlah kamu kes, buat kena segi 4 tepat. So, panjang mana selalu? Panjang sini lah panjang kan? Width dengan length. Okey, panjang 5 cm lebih pada lebar. So kalau lebar kamu, kat sini dia pakai lebar X. Okay. So ni X. Panjang sebuah segi 4 lebih panjang daripada lebar. Ni adalah 5 cm. So kalau lebar dia X, panjang dia lebih lebar 5 cm. So X tambah 5 lah. Ataupun dia jadikan sebagai Y. Tak ada masalah, jadikan Y pun tak apa. Lepas tu dia nak apa ni? Oh, tu pertama. Jadi dia ada sekejap saya tengah memahamkan benda ni. Dia nak panjang. Dua kali panjang segi 4 tepat tambah 3 kali 35. Ni kamu semak lah. Ada siapa dah buat kan? Kamu carilah dulu. Kalau saya explain panjang. Cari dimensi segi 4 tepat. Dimensi ni apa? Dimensi ialah apakah XY lah kan? X apa? Y apa? Selalu kan dimensi kan X kali Y. X darab berapa? So, dia nak cari X ataupun Y lah. So dalam kes ni. So bila nak cari X apa, Y apa, kita kena ada dua equation lah. Jadi yang pertama, yang kedua ni kena faham lah. 2 kali panjang segi 4 tepat. So panjang kamu mana? Ni panjang kan? So let's say lah kalau kamu buat Y kat sini. Contoh lah Ni boleh, nak guna yang ni pun boleh, tak ada masalah. 2 kali panjang. So 2Y kita boleh buat. Tambah 3 kali lebar, so tambah 3X. Kita buat dia tak ada masalah, sama dengan 35. Boleh juga. Nanti kamu akan dapat jawapan sama. Macam ni dia buat terbalik. 2X tambah 3Y. Bergantung dengan apa yang kamu cerita. Ya? So kalau saya ambil ni equation pertama saya, ni equation kedua saya, tak ada masalah, boleh. So 2Y kita ganti dengan X tambah 5. Tambah 3X. So nanti mungkin jawapan dia akan X kita terbalik lah. X dengan Y terbalik. Janji kamu kena describe balik. X kamu apa, Y kamu apa. So ni dah harapkan kamu akan dapat 2X tambah 10 tambah 3X sama dengan 35. So selesaikan 2X tambah 3X kamu dapat 5X sama dengan 35 tolak dengan 10 lah. So 5X sama dengan 25. So X kamu akan dapat 5 dalam kes ni. Kan saya cakap terbalik kan? Kan Y dia 5, kita dapat X dia 5. Tak ada masalah, boleh. Janji dia bergantung kepada apa yang kamu describe dalam soalan ni. Boleh jadi X kamu lebar ataupun X kamu panjang, tak ada masalah lah. So bila dapat X, kita cari Y. Y sama dengan X tambah 5. Yang ni dapat nombor 1 tadi kan? So Y sama dengan 5 tambah 5. So Y kita sama dengan 10. Boleh lah, tak ada masalah. Okey? Dua-dua boleh diterima. Bergantung dengan, kepada apa yang kamu jelaskan. Kalau macam ni, dia kata X tu, X adalah panjang. Width adalah, lebar adalah Y. Kalau saya buat terbalik lah. Kan? Tak kisah. Okey, so tu untuk yang A. Tak ada masalah. Dia boleh buat terbalik-terbalik. Okey, untuk yang B. Dia nak dua persamaan linear dalam sebutan X dan Y. So, yang ini kita ada kadar letak kereta sejam. Jadi kita tak tahu kan. So, kita letakkan X kereta, Y kita bas. So, kadar dia 4X tambah 10Y. Berapa dia punya jumlah kutipan dia?
1878. Dia punya tiket lah. Okay, ini persamaan pertama lah. So persamaan kedua, bilangan kereta adalah melebihi bilangan bas sebanyak 200 buah. So kereta yang lebih, jadi X tu besar. X tolak dengan Y lah. Sama dengan 200, tu beza dia. So ni persamaan kedua dia. Tengok soalan baca soalan tu. Jadi hitung nilai X dan Y. Jadi saya nak tanya kamu nak guna kaedah apa yang senang untuk kamu? Tu soalan ni. Kaedah apa yang senang? Kamu boleh guna gantian Kita ada perkali satu kan? Gantian pun boleh, tak ada masalah. So kat sini dia pakai gantian, dia jadikan X sebagai perkara rumus. So kamu akan dapat X sama dengan 200 tambah Y. Sebab dia perkali satu je. Lepas dah dapat, kita masukkan gantikan 4. So X kita ganti dengan 200 tambah Y lah dalam kes ni. Tambah 10Y dengan 1878. Lepas tu kamu pun kira-kira. Kamu dapatlah jawapan ni. Yang saya percaya kamu dah buat lah untuk siapa yang dah buat. So kamu semak. Sama tak jawapan yang ni? 77 dengan 277 ni. Sama. Sama tak? Kalau sama, hura-hura lah. Betul lah. Yeay, berjaya. Berjaya. Maksudnya bila kamu berjaya tu, kamu tak akan ada masalah untuk form 2 dengan form 3 nanti sampai form 5 tau. Kena fahamkan juga ya. Boleh tak anak-anak? Boleh cikgu. Cuba ya, cuba yang terbaik. Okey, pentaksirkan diri. Saya rasa masa pun tak banyak lah. Kamu boleh semak je jawapan. Semak dulu. Yang tak sama nanti saya boleh terangkan lah. P, cek. Betul tak? P6, Q18, R8. Semak. Semak ya. X kamu. Ni X12. Mungkin saya punya yang ni tak sama dengan kamu kot. Sebab ni yang lama ni. Ni kopi yang lama. Okay, kamu semaklah yang mana ada jawapan tu. X12, Y5. Cek. Last kali roti. Roti, Allah. Roti dengan kek. Roti dengan kek. So roti kamu berapa? Y kamu 3. Oh dia nak tulis satu persamaan linear macam tu je. Oh senang. Okey, tak kisah apa-apa je. So kalau kat sini dia buat X kita roti, Y kita cupcake. So dia nak tulis satu persamaan linear, kita buatlah 3X tambah berapa Y ni? 5Y, harga dia RM18 ni harga. So kita buat 3X tambah 5Y sama dengan RM18. Itu benda dia. Kedai roti ini membuat satu lagi tawaran yang mengandungi 3 biji kek cawan. So kek cawan tadi Y kan? Dan seketul roti. So X tambah 3Y sama dengan 10 lah. So ni equation yang baru dia buat. Yang pertama. Yang kedua kita guna je soalan tadi tu. So yang ini saya suka soalan macam ni. Yang ni. Kita boleh guna penggantian ataupun terus guna penghapusan. Kalau yang ni dia terus guna penghapusan sebab dia nampak X dengan 3X. So kali je lah dengan 3 boleh hapuskan terus. Dapatlah harga dia. Okay, so kamu semaklah jawapan. Gambar dia kabur sikit lah. Apa dia? Tak nampak? Gambar dia kabur sikit. Oh gambar. Gambar iklan ni? Kamu tak ada buku ke? Ni buku. Ada. Ni iklan ni. Ni RM18. Sama tak? Tengok. Gambar dia kabur sikit RM18 harga dia. So kamu boleh semak lah. Okay. Jadi adakah kamu yang kamu dah boleh tanyakan kehadiran
Kamu nak soalan tak? Extra. Boleh. Entah, Maisarah. Okey, saya sarankan kamu tengok betul soalan kat modul Nilam tu betul-betul. Saya akan bagi kamu soalan lah. Ada 5 soalan. 5 ke 4? Tak banyak, 5, 4 je sebab dia banyak penyelesaian masalah kan. Saya akan bagi kamu soalan. So nanti kamu, saya akan share dekat Telegram soalan tu. Okay, saya akan share dekat Telegram lah. Boleh? Soalan quizzes, tapi saya buat lama lah. Memang ada timing, tapi saya buat timing tu lama. Kamu nak berapa lama satu soalan? Saya boleh request. 2 minit. Yang paling lama lah, saya buat 5 minit ke. Tak ada masa, Syahmi kata. Tak nak yang ada masa. 20 minit. Okey lah, nanti saya tengok. Sebab saya bajet mungkin satu soalan dalam 10 minit kot macam tu. So kalau ada 4 soalan, 40 minit. Kononnya lah. Kita tengok, boleh tak kamu buat dalam tempoh tersebut Saya akan sharekan soalan dalam Telegram. Jadi hujung minggu kamu boleh cuba-cubalah buat. Boleh? Okay, so nanti minggu depan kita akan masuk tajuk baku ketaksamaan linear. Nak habis dah. Okay? So saya satu saja. Ada apa-apa soalan? Apa bezanya? Tak ada. Nanti kita akan tengok minggu depan apa beza dia. Satu persamaan linear, yang ni ketaksamaan linear. Tak sama pula linear. Okey, saya situ sajalah. So kita tutup kelas kita dengan surah Wal-As dan tasjih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa bab 7 lagi senang. Bab 7 lagi senang. Jangan risaulah. Bab 6 susah sikit, bab 7 senang lagi lah. Janji bab 6 kamu dah terror, dah power. Okey, jangan lupa tanda kehadiran dekat Telegram. Kejap lagi saya akan bagi soalan quizzes untuk kamu. Okey, saya sebut saja. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih Ya. cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.